korang boleh buat korang punya butik sendiri kalau korang dah habis belajar. Sebab apa? Sebab korang dah tahu menjahit. Korang dah belajar pakai mesin jahit dah dekat dalam politeknik. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang bersama dengan aku lagi. So, pada hari ini aku nak ceritakan mengenai satu lagi pathway ataupun laluan yang boleh diambil oleh pelajar-pelajar lepasan SPM untuk menyambung pengajian mereka, iaitu menyambung pengajian korang di politeknik. So, apa ni politeknik? So sebenarnya politeknik ini merupakan satu orang kata macam aku cakap tadi, merupakan satu laluan untuk korang sambung pengajian diploma. Tetapi diploma yang aku sebutkan ini bukanlah diploma di peringkat universiti, tapi diploma yang di peringkat politeknik. Apa beza diploma universiti dengan diploma peringkat politeknik? Ada perbezaannya. So sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi, korang kena tahu dulu apa itu politeknik dan kenapa kita ada politeknik dekat negara kita. So basically politeknik merupakan satu institusi yang memfokuskan kepada TVET ataupun TVET ataupun dalam bidang-bidang orang kata dalam bidang-bidang vocational, diorang tahu ianya bermaksud Technical and Vocational Education and Training. Maksudnya TVET ni dia lebih kepada kemahiran. Mementingkan latihan-latihan berdasarkan technical dan juga vocational. Yang menerapkan sistem pembelajaran yang seimbang antara teori dan juga praktikal. Berbeza dengan universiti. Kalau korang pergi universiti dia memfokuskan kepada pembelajaran teori sebanyak 80%. 80% keseluruhan pembelajaran dan 20% praktikal. Tetapi kalau untuk politeknik, dia balance kan. Maksudnya korang akan belajar teori 50%, korang akan belajar praktikal 50%. Apa ini teori, apa ini praktikal? Maksudnya teori ni korang belajar dalam kelas lah. Korang belajar kelas, korang tengok slide, korang buat report, buat assignment. Itu semua adalah teori. Praktikal pula adalah korang buat apa-apa saja aktiviti yang berkaitan dengan kos atau bidang korang. Kalau korang ambil diploma in jahitan, diploma dalam jahitan, korang kena praktikal, korang kena menjahit, korang kena buat baju dan sebagainya. Kalau korang ambil diploma dalam kulineri, korang kena buat praktikal, korang kena memasak, korang kena buat kek dan sebagainya. So itu adalah praktikal. Dapat tak? Dan dekat Malaysia ni kita ada 3 jenis politeknik. Dan politeknik yang pertama kita gelar sebagai politeknik premier. So apa itu politeknik premier? Politeknik premier adalah politeknik yang setanding dengan universiti. Maksudnya peringkat diploma dekat politeknik premier ni, diploma ni sama level dengan diploma dekat universiti, dekat UiTM, dekat mana-mana universiti. Dan macam mana kita nak masuk politeknik premier ni? Lazimnya politeknik premier ini dia mengambil lepasan-lepasan SPM yang mana yang apply untuk masuk universiti awam tapi tak dapat. Keputusan cemerlang. Contoh lepasan SPM tu keputusan dia cemerlang, tetapi dia apply universiti tak dapat, jadi dia akan ditawarkan untuk masuk ke politeknik premier. So lebih katakan sesiapa yang gagal dalam mendapat orang kata tempat di universiti awam disebabkan persaingan yang banyak kan, sebab ramai orang nak masuk universiti. So orang-orang ataupun pelajar-pelajar yang gagal tersebut, mereka akan ditawarkan untuk masuk ke politeknik premier. Dan dekat politeknik premier ini dia menawarkan beberapa program, iaitu program di peringkat diploma, diploma lanjutan dan juga di peringkat ijazah sarjana muda. Ada beberapa orang kata politeknik yang menawarkan beberapa ijazah sarjana muda sama macam universiti. Sebab tu aku cakap politeknik premier ni dia lebih kurang sama macam universiti. Dan kat Malaysia ni kita ada 3 politeknik premier, iaitu yang pertama kita ada Politeknik Ungku Omar PUO dekat Perak. Kita ada Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dekat Selangor PSA. Kita ada Politeknik Ibrahim Sultan dekat Johor PIS. So ini adalah 3 politeknik premier atau kita bagi sebagai politeknik ranking yang paling tinggi lah, lebih kurang macam tu. Itu politeknik jenis yang pertama.
Politeknik jenis yang kedua, kita ada politeknik konvensional. Politeknik konvensional inilah politeknik yang biasa kita dengar. Okey, dan politeknik yang selalu kita dengar ini, dia akan menawarkan program diploma kepada semua pelajar-pelajar lepasan SPM. Dan lepasan SPM, dan dekat Malaysia kita ada lebih kurang 24 politeknik konvensional dekat seluruh Malaysia. Sekurang-kurangnya satu negeri akan ada satu politeknik, sekurang-kurangnya, yang menawarkan pelbagai jenis program peringkat diploma. Dan politeknik yang terakhir adalah politeknik metro. Politeknik metro ni dia lebih kurang sama macam politeknik konvensional, cuma politeknik metro ini ditubuhkan orang kata sesuai untuk memenuhi keperluan sosio tempatan, sosioekonomi tempatan, sebab ada kadang-kadang tempat yang memerlukan tempat institusi pengajian, jadi mereka akan tubuhkan politeknik metro. Dan politeknik metro ini juga dia memfokuskan kepada nak ambil lepasan SPM dan juga mana-mana golongan-golongan yang dah bekerja tetapi memerlukan upskill dan juga reskilling. Maksudnya siapa yang nak belajar kemahiran dengan lebih mendalam dalam sesuatu bidang, mereka boleh apply ke politeknik metro walaupun mereka dah bekerja dalam peringkat diploma. Dan dekat Malaysia kita ada 5 jenis 5 politeknik metro, iaitu Politeknik Metro Kuala Lumpur, Politeknik Metro Kuantan, Politeknik Metro Johor Bahru, Politeknik Metro Betong, dan Politeknik Metro Tasik Gelugor. So kalau campur semua sekali, kita ada lebih kurang 36 institusi politeknik di negara kita yang menawarkan program daripada peringkat diploma sehinggalah ijazah sarjana muda. So yang seterusnya, macam mana kita nak masuk politeknik ni? Apakah syarat-syaratnya? Adakah syaratnya ketat macam nak masuk universiti? Syarat untuk masuk ke politeknik, kalau sesiapa yang nak masuk ke politeknik premier, yang 3 yang aku cakap tadi, sekurang-kurangnya korang kena dapat 5 kredit dalam SPM. 5 kredit ni apa? Maksudnya kredit ini bermula daripada C. Any subjek yang korang dapat bermula daripada C dan ke atas, C plus sampailah A, korang layak untuk masuk ke politeknik premier. 5. Dan wajib antara 5 ni kena ada subjek bahasa Melayu dan juga sejarah. Itu kalau korang nak masuk ke politeknik premier. Kalau korang nak masuk ke politeknik konvensional, korang hanya memerlukan 3 kredit, wajib bahasa Melayu dan juga sejarah. Dan subjek-subjek yang lain tu bergantung kepada bidang yang korang ambil. Kalau korang ambil bidang diploma kejuruteraan, korang kena ada subjek matematik ke, sains ke, atau fizik ataupun kimia. Tapi macam aku cakap, kalau nak masuk ke politeknik premier 5 kredit, kalau nak masuk ke politeknik konvensional dan juga metro, korang kena cuma ada 3 kredit sahaja. Dan yang seterusnya, apa kelebihan masuk politeknik ni? Best sangat ke masuk politeknik ni? Apa yang best sangat? Cerita sikit. Sebenarnya banyak kelebihan-kelebihan kalau korang ambil politeknik ataupun masuk ke politeknik. Yang pertama, yang paling kita carilah, selalu kalau nak semua belajar ni, adalah yuran yang murah. Dan yuran untuk politeknik memang sangat-sangat murah. Dianggarkan yuran korang hanyalah 200 ke 600 saja. 200 ke 600 itu termasuklah yuran kalau korang duduk asrama dekat politeknik, termasuk sekali dalam yuran tersebut. Dan yuran politeknik sangat-sangat murah di peringkat diploma. Berbanding kalau korang masuk universiti, diploma universiti lagi-lagi mahal. Masuk diploma dekat politeknik, yuran dia lagi murah. Ini yang kita nak kan sebenarnya. Kita nak yuran yang murah-murah hati nak semua belajar ni. Pendidikan berkualiti, yuran pun murah. Yang kedua adalah keboleupayaan kemahiran tinggi. Macam aku cakap tadi, budak-budak politeknik ini mereka banyak belajar kemahiran. Kalau aku cakap TVIT, TVET tadi kan. So banyak mereka akan banyak training dalam bidang technical dan juga vocational. So maksudnya dalam satu bidang itu, kalau diorang belajar dalam bidang contoh bidang pertukangan, mereka akan banyak buat kerja-kerja pertukangan daripada duduk dalam kelas. Itu yang aku cakap. So maksudnya bila korang keluar daripada politeknik, korang dah ada skill-skill, skill-skill atau kemahiran-kemahiran yang korang belajar daripada korang punya
bidang. Itu yang menarik dia. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang kedua. Tadi yang pertama iurannya murah. Yang kedua adalah kebolehupayaan kemahiran tinggi, dan yang ketiga adalah praktikal yang menyeluruh. Ini ada kaitan dengan yang kedua tadi. Maksudnya korang belajar sambil korang aplikasikan apa yang korang belajar. Korang tak hanya duduk dalam kelas, tengok slide, tengok je apa lecturer mengajar. Tak. Okey, korang memang akan buat apa yang korang belajar. Okey, kalau korang belajar pasal nak mengukur bangunan, korang akan ada session praktikal macam mana nak ukur bangunan, macam nak guna benda ni, macam nak guna benda tu. Korang akan dapat peluang untuk buat benda-benda ni semua. Dan yang paling penting sekali korang kena tahu, korang akan banyak mengendalikan mesin-mesin yang ada dalam bidang-bidang tersebut. Kalau contoh dalam bidang kejuruteraan, korang akan banyak handle mesin-mesin yang bergantung kepada kejuruteraan yang korang ambil. Kalau korang ambil dalam bidang masakan, korang akan banyak pegang kuali, pegang ini, pegang itu dan sebagainya untuk korang masak dan sebagainya. Ini yang menarik kalau korang masuk politeknik. Okey, korang belajar secara aplikasi. Korang aplikasikan apa yang korang belajar. Itu yang menarik kalau korang masuk politeknik. Okey, dan yang seterusnya adalah peluang bekerja sendiri sangat tinggi. Apa itu bekerja sendiri? Korang kena tahu, dalam bidang pekerjaan kita ada dua jenis pekerjaan, bekerja sendiri ataupun freelance, okey, dan juga bekerja makan gaji. Makan gaji adalah korang bekerja dalam company orang, dalam sebuah company, dan korang akan dibayar gaji. Kalau bekerja sendiri, korang boleh gunakan kemahiran korang untuk korang jadi usahawan. Okey, untuk korang berniaga, okey, dan sebagainya. Kalau korang ambil diploma dalam bidang animasi, okey, dalam bidang multimedia contohnya, okey, so korang dah belajar setiap praktikal dekat politeknik, korang boleh aplikasikan korang punya skill dalam editing, dalam orang kata suntingan gambar video untuk korang buat freelance juga. Korang boleh buat bisnes editing gambar, fotografi dan sebagainya. Sebab apa? Sebab time masa politeknik korang dah belajar benda tu secara praktikal, bukan secara teori sahaja. Itu yang menarik. Kalau korang belajar dalam bidang jahitan, korang boleh buat korang punya butik sendiri kalau korang dah habis belajar. Sebab apa? Sebab korang dah tahu menjahit, korang dah belajar pakai mesin jahit dah dekat dalam politeknik. Ia bergantung kepada apa bidang yang korang ambil. Itu yang menariknya. Okey, dan yang terakhir adalah yang kelima adalah kebolehpasaran tinggi. Apa maksud kebolehpasaran tinggi ini? Maksudnya kat sini adalah company-company dekat luar sana, okey, kebanyakan mereka nakkan pekerja-pekerja yang dah ada kemahiran. Mereka tak nakkan pekerja-pekerja yang bila minta kerja baru nak belajar. Sebab apa? Sebab time universiti dia orang belajar teori. Tapi kalau korang dekat politeknik, korang dah belajar kemahiran, bila korang minta kerja, company dah suka kat korang sebab korang dah tahu buat benda apa yang dia orang nak. Dia orang tak perlu ajar lagi. Lebih kurang macam tu. Sebab itulah kebolehpasaran tinggi graduan-graduan politeknik ini, okey, melebihi lebih kurang 95%. Maksudnya company-company kat luar ni memang mencari, okey, pelajar graduan-graduan yang ada kemahiran. Khususnya okey dalam kemahiran-kemahiran yang korang belajar dalam politeknik. Sebab itulah kalau even aku, kalau aku jadi company, kalau aku ada company sendiri pun, aku akan cari orang yang ada kemahiran. Okey, sebab apa? Sebab kalau aku cari orang yang tak ada kemahiran, aku nak kena ajar dah dulu. Aku nak kena ajar dulu dan sebagainya. Sebab apa? Sebab masa dia belajar dulu tak belajar kemahiran, dia belajar teori. So bila aku cakap gunalah teori tu, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak ada kemahiran, dia tak pernah aplikasikan. Sebab itu menarik kalau korang masuk politeknik, sebab korang aplikasikan apa yang korang belajar, okey, dalam pembelajaran korang, dan bila korang dah habis belajar dekat politeknik, korang boleh gunakan skill-skill tu untuk korang bekerja. Nampak tak? Sebenarnya banyak kelebihan politeknik sebenarnya. Dan apa beza diploma politeknik dan diploma dekat peringkat universiti? Macam aku cakap tadi, universiti dia mementingkan teori. Kalau politeknik, diploma dia mementingkan praktikal. So mana lagi bagus dekat tu? Korang boleh nilai sendiri. So aku nak jemput semua siapa-siapa lepasan politeknik yang pernah orang kata merasai pengalaman hidup sebagai pelajar politeknik, senior-senior, akak-akak, abang-abang tu, marilah
Okey, masuk dan lepaskan komen-komen korang di bawah supaya kita boleh bagi motivation kepada pelajar-pelajar lepasan SPM untuk meneruskan meneruskan pengajian mereka dalam bidang politeknik. Tunjukkan dekat dia orang semua bahawa politeknik ini merupakan salah satu bidang pengajian yang berprestij, sama juga dengan bidang-bidang dekat universiti. Okey, so itu saja daripada aku. Aku harap korang dapat buat pilihan yang terbaik dalam memilih orang kata path ataupun laluan untuk korang sambung belajar pada masa yang akan datang. Okey, so kita bertemu lagi dalam konten yang akan datang bersama dengan aku lagi. Bye. Behind closed doors, I'm a fool for your love.